Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah sihat semua Sehat alhamdulillah. Okey, jaga diri sepanjang duduk kat rumah. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada tajuk kata ganda penuh. Okey, cikgu yang rasa awak pernah belajar kata ganda ni masa awak tahun 3 dulu. Kalau awak masih ingat lah. Tadi kalau masih ingat, ini adalah ulangan semula pada tajuk yang awak pernah belajar pada tahun 3 dulu. Okey, tengok. Apa maksud kata ganda penuh? Dekat sini dia cakap adalah proses yang menggandakan. Menggandakan ni maksud dia kita banyakkan dia. Dia akan jadi banyak. Okey, keseluruhan kata dasar. Okey, kata dasar itu awak dah belajar kan? Apa contoh kata dasar yang awak tahu? Bagi satu. Contoh dia apa? Tadi ya. Bagi satu kata dasar. Kata tunggal lah, kata tunggal yang tak ada imbuhan, tak ada apa. Dia seorang dia je. Benda ni lah. Tengah makan Ni ya. Apa contoh dia? Okay, cikgu bagi satu dulu. Contohnya makan lah cikgu bagi. Jadi bila kita gandakan dia, dia akan jadi banyak. Dia akan jadi makan. Makan. Ini kata ganda penuh. Kalau penuh dia takkan ada imbuhan, dia takkan ada tambahan apa-apa. Imbuhan di depan sama ada di depan ataupun di belakang. Okey, contoh dia macam makan-makan. Selain daripada itu, apa lagi yang boleh bagi contoh? Siapa boleh bagi contoh? Najwa? Bagi contoh satu kata ganda lain yang awak tahu. Selain makan-makan. Mana Najwa? Apa kami? Okey, jalan. Jalan. Lagi? Siapa lagi nak bagi? Dania, Apa Dania? Bahan. Okey, bahan. Jadi bila dia jadi banyak, dia akan jadi bahan. Bahan. Yang penting, kata ganda ni dia mesti ada tanda. Tanda apa ni kita panggil ni? Cikgu bulat ni. Tanda sempang. Sempang ke sengkang ke. Kurang lah tu. Okey. Dia mesti ada tanda sempang. Lepas satu, dia akan jadi dua. Dia akan jadi banyak ataupun kita panggil jamak. Tahu jamak? Kalau dalam agama belajar jamak kan? Apa maksud jamak? Apa maksud jamak? Pernah dengar tak? Jamak? Pernah dengar perkataan jamak? Apa? Ganti? Dalam agama maksud dia ganti Itu kok qada kan? Apa? Apa Zul? Okey, baik. Tengok contoh kat bawah lah. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini. Yang pertama, gambar, gambar. Yang kedua, meja, meja. Yang ketiga, buku, buku. Yang keempat, pensel, pensel. Ini biasanya contoh yang awak selalu jumpa lah dalam buku teks awak ataupun dalam mana-mana bahan bacaan yang awak tahulah. Okey, tengok kat sini. Dia kata dia ulang keseluruhan kata dasar. Macam cikgu bagi tadi, kata dasar dia contoh dia pagi. Jadi, bila dia nak ulang balik, dia mesti jadi semula. Lepas tu pagi. Dia tak boleh jadi yang lain. Pagi. Ataupun kita kata lari. Dia mesti jadi lari juga. Dia kalau penuh ni dia takkan jadi berlari. Lari. Sebab kalau yang berlari-lari ni dia dah jadi kata ganda berimbuhan. Sebab dia dah tambah imbuhan dekat depan ni ber. Kalau nak yang penuh dia mesti lari. Lari. Okey. Tengok. Kat sini pun dia ada kata bagikan kata dasar dia kawan,
Dia akan jadi penuh kawan-kawan. Kita tengok contoh ayat kat bawah. Okey, dia kat sini apa? Mula-mula kenal pasti huruf-huruf dan perkataan-perkataan yang diperlukan. Okey, jadi dalam ayat ni yang mana yang menunjukkan kata ganda penuh? Yang mana? Hah? Perkataan yang pertama lagi. Okey, huruf. Kemudian satu lagi. Ha, ada yang aku tak tulis dalam tu satu. Yang mana? Ha, yang mula ni. Yang ni pun kata ganda penuh sebab dia tak ada tambahan, imbuhan ataupun separa. Okey. Contoh ayat yang kedua. Kemudian guntingkan bahan-bahan itu dengan berhati-hati. Jadi dekat sini yang mana kata ganda penuh? Okey, bahan-bahan. Sorry. Yang satu lagi ni kenapa bukan kata ganda penuh? Ha. Sebab? Ya, betul. Sebab dekat depan ni dia ada tambahan imbuhan ni. Jadi dekat sini dia akan jadi kata ganda berimbuhan. Yang ni kita akan belajar untuk PDBA seterusnya. Untuk hari ini kita tengok pada kata ganda penuh sahaja. Ini berhati-hati, bukan kata ganda penuh. Okey, baik. Sekarang cikgu nak awak rujuk buku teks awak, muka surat 99. Nampak yang cikgu share? Okey. Tengok, rujuk sekali dengan buku teks awak muka surat 99. Okey, dalam ni kita nak cari kata ganda penuh. Dah, cuba. 99. 9. Tulis kat atas ni. 9. Ke surat dia. Jumpa tak? Okey, baik. Jadi dekat sini kita akan tengok mengenai karya seni negaraku, bermaksud sesuatu yang kita hargai, yang kita simpan, yang kita pelihara di negara kita. Awak tengok pada gambar kat bawah ni, gambar apa yang dibagi dekat sini? Yang pertama ni menara apa ni? Okey, Menara Sultan Abdul Samad. Dekat mana yang awak jumpa bangunan ni? Dekat mana kita boleh jumpa? Dekat mana? Ya, dekat Kuala Lumpur. Menara ni ada di Kuala Lumpur. Okey. Yang kedua, Menara Condong Teluk Intan ni dekat mana kita jumpa? Perak. Okey, Teluk Intan berada dekat Perak. Menara Condong ni. Kenapa dia panggil Menara Condong? Sebab apa dia panggil nama menara tu Menara Condong? Sebab apa? Siapa tahu? Takkan saja dia suka bagi nama macam tu. Mesti ada sebab dia. Kenapa dia panggil nama menara tu Menara Condong? Sebab apa? Aziz, sebab apa? Apa maksud condong? Siapa tahu apa maksud condong? Zul. Maksud dia sengit. Kalau istilah yang selalu guna, sengit ataupun dia sedikit, dia macam bangunan tu dia tak bukan tegak tau. Maksud dia masa dia mula-mula bina menara ni ada berlaku macam tanah dia kat bawah tu atas struktur bangunan tu menjadi sengit. Jadi sebab itulah dia kekal nama dia bagi nama Menara
Condong. Okey, dekat menara ni awak boleh jumpa dekat Perak. Nanti habis COVID nanti bolehlah awak pergi jalan-jalan kat sana. Okey, kemudian yang ketiga ni. Apa gambar yang ketiga ni? Kotak Formosa. Dekat mana kita jumpa kotak Formosa ni? Ya. Ni kita jumpa dekat Melaka. Kotak Formosa ni tempat apa? Ada belajar tak dalam sejarah? Tempat apa? Tempat apa? Hmm? Tempat apa? Kotak Formosa tempat apa? Kubu? Kubu apa? Apa dah ni? Ya. Kotak Formosa ni adalah kubu pertahanan masa zaman penjajahan tentera. Tentera apa? Masa zaman dulu negara kita dijajah, dibina kubu ni untuk jadi pertahanan mereka. Jadi sampai sekarang awak tengok kan struktur bangunan dia tu masih kekal, tak runtuh pun. Masih ada lagi kita boleh tengok di Melaka. Okey. Baik, tengok dekat atas ni. Ayat yang pertama ni dekat Cikgu Hazim. Nama cikgu ni Cikgu Hazim kan, dia nak cerita pasal bangunan bersejarah. Okey. Ayat yang pertama, Cikgu Hazim menampal gambar bangunan-bangunan bersejarah pada papan putih. Jadi dalam ayat yang pertama ni dekat mana yang menunjukkan perkataan apa yang menunjukkan kata ganda penuh? Okey, jadi awak ambil pensel, bulatkan perkataan bangunan-bangunan. Pensel tu bulat ke garis ke ikutlah. Penting awak nampak. Bulatkan bangunan tu. Dah. Okey, yang kedua. Cikgu Hazim menerangkan cara menghasilkan montaj kepada murid-murid di dalam kelas. Okey, ayat yang kedua dekat mana menunjukkan kata ganda penuh? Okey, murid-murid. Garis atau bulatkan perkataan tersebut. Okey, itu yang kedua. Okey, tengok kat bawah pula. Sambungan dia. Cikgu ni cakap apa? Mula-mula kenal pasti huruf dan dia tinggalkan tempat kosong di sini untuk awak isikan jawapan dia kan. Okay, yang diperlukan. Jadi dekat sini kita nak isi jawapan apa? Dekat tepi ni dia ada dah bagi 1, 2, 3, 4, 5 perkataan. Yang mana yang sesuai kita nak isi dekat pensel ni? Siapa nak jawab dulu? Mana? Siapa jawab tu? Okey, Kamel. Okey. Jadi dekat sini kita tulis perkataan. Okey. Dah guna satu. Jadi dekat sini yang mana kata ganda penuh yang dia bagi? Dekat ayat yang ketiga ni. Yang mana? Kata ganda penuh. Yang mana? Najwa? Tak dengar suara lagi ni. Mana Najwa? Najwa? Tengah makan ke apa? Najwa? Tengah makan ke apa ni? Apa kata ganda yang ketiga dekat sini ada? Ayat yang ketiga ni. Ini ayat yang ni. Yang mana kata ganda dia? Yang mana? Okey, huruf. Okey, bulat gaya ni. Huruf. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, perkataan ni yang awak tulis tu. Bulatkan. Itu yang keempat. Okey, ayat keempat. Kemudian guntingkan ...
itu dengan berhati-hati. Dekat pensel tu kita nak isi jawapan apa yang sesuai. Okey, gambar. Jadi kata ganda penuh yang digunakan dekat situ adalah gambar. Gambar yang ke-5. Okey, bulatkan. Yang berhati-hati ni kata ganda penuh tak? Sebab apa? Sebab dia ada bagi tambahan apa depan tu? Ber. Sebab ber ni adalah imbuhan. Jadi berhati-hati ni bukan kata imbuhan penuh. Okey, jadi tengok ayat yang seterusnya. Seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah diguntingkan pada kertas lukisan. Okey, yang ni kita dah jumpa tadi. Huruf-huruf dan gambar-gambar kita dah bulatkan. Okey, teruskan pada ayat seterusnya. Okey, hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau apa, daripada apa dan surat khabar. Okey, kat sini yang pensel ni kita nak isi jawapan apa? Hiaskan montaj dengan kertas-kertas berwarna atau apa? Sebelum majalah tu dulu. Yang daripada ni berwarna atau bahan-bahan dulu. Okey. Tulis kat sini bahan. Okey. Lepas tu daripada apa dengan surat khabar? Okey, majalah. Dan surat khabar. Jadi kata imbuhan penuh yang kita jumpa dekat sini yang pertama apa? Ayat sini. Mana tu? Ni yang dekat ayat bawah ni, hias dengan montaj ni. Okey, kertas-kertas yang satu ni kita boleh bulatkan. Yang kedua, bahan. Okey, kemudian majalah. Okey, baik. Kemudian akhir sekali, tampalkan apa yang telah siap di sudut hasil kerja huruf. Nak tampalkan apa? Jawapan dia. Okey. Montaj. Okey, itu adalah kata imbuhannya. Ada lagi tak kata imbuhan yang kita belum jumpa? Okey, cuba kira ada berapa kata imbuhan yang awak dah jumpa? Termasuk yang awak tulis dekat garisan tu. Ada berapa? Lapan. Ada berapa sebenarnya tu? Sekejap, tengok balik. Okey, yang pertama bangunan. Yang kedua, murid. Okey, yang ketiga ni. Lupa nak bulat yang mula-mula ni. Yang ni yang ketiga. Kemudian, huruf. Yang keempat. Yang kelima, perkataan. Yang keenam, gambar. Yang ketujuh, bahan. Yang ke-8 ni, kertas. 9, majalah. Dan yang ke-10, montaj. Jadi ada berapa semua yang kita jumpa? Okey, ada 10. Jadi yang dalam 10 ni cikgu nak awak buat kotak macam hari tu. Yang dalam buku tulis awak. Buku besar ke buku kecil ikutlah. Sekejap, cikgu tunjuk contoh. Ni buat kotak je ni. Nampak? Nampak tak? Kotak yang warna hijau ni. Buat kotak yang garisan macam tu.
Tulis hari dengan tarikh dulu Lalu bertinggal yang tu. Tajuk yang atas tak payah tulis. Awak tulis yang bawah ni saja. Senaraikan ni je. Dah. Dah siap cakap. Dah belum? Okay. Baik, mula nanti cikgu akan bagi yang kopi, yang ni soft copy dalam grup awak. Okay, tengok dekat sini yang dalam kotak ni awak nak kena tulis semula yang awak dah senaraikan tadi ya, 10 tu kan. Okay, yang pertama tadi apa yang kita jumpa? Okay, yang pertama bangunan. Bangunan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, orang lain pula. Orang lain lah pula. Okay, murid-murid. Okay, Rizky. Yang ketiga. Okay, huruf. Okay, yang keempat. Najwa. Okay, perkataan. Okay, yang kelima Zul. Apa? Gambar. Okay. Gambar. Okey, yang keenam. Apa jap. Aziz. Yang keenam. Aziz. Mana Aziz? Aziz tengah makan ke? Okey, Rivita dulu. Okey, Rivita. Yang keenam apa? Rivita. Mana Rivita? Apa? Okey, montage. Mana? Okey. Lagi yang mana kita tak jumpa lagi? Yang cikgu kita tak senaraikan lagi. Apa lagi? Apa namanya? Okey. Yang ni tertinggal. Mula. Lagi? Yang ke-8. Okey. Bahan. Yang ke-9.
kertas. Okey, kertas. Akhir sekali. Okey, majalah. Majalah. Okey, cukup 10 yang awak dah senaraikan. Cikgu dah senaraikan kat sini. Kita dah bincang sama-sama tadi. Jadi, tugasan awak hari ini senang sahaja. Awak pilih daripada 5 kata ganda yang ada dekat sini. Awak bebas untuk memilih yang mana yang awak rasa nak pilih. Kemudian, awak bina sahaja ayat 5 dekat bawah ni. Contoh cikgu bagi yang pertama. Apa? Nak buat yang mana yang mula? Nombor 1 kita pilih yang mana? Bagi. Okey, murid-murid. Paling senang lah tu murid-murid kan. Okey, nak buat ayat apa murid-murid? Kita nak buat ayat apa yang murid ni? Murid-murid ni ramai kan? Kita nak cakap apa? Betul lah. Murid. Murid. Apa murid-murid buat? Murid-murid membuat eksperimen sains. Okey, contoh kita cakap murid-murid sedang membuat eksperimen tu kita tukar yang senang sikit. Uji, kaji, mata pelajaran sains. Okey, satu. Cikgu dah bagi contoh satu. Yang lagi 4, awak pilih sendiri perkataan awak. Kemudian, bina ayat dekat bawah ni. Boleh? Boleh. Okey. Boleh lepas tu dah siap nanti macam biasa hantar dalam grup hasil kerja murid. Okey. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Cikgu akan maklumkan kemudian. Okey, boleh? Okey, baik. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.